السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab fiqh haid, nifas dan istihadah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i daripada kitab At-Taqriratus Sadidah karangan Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lepas daripada kuliah tadi, sesi yang ketiga kan, ni kita sesi yang keempat dah ke sesi yang ketiga weh, tak ingat dah siapa kelupa tu, sesi keempat ke sesi tiga, sesi keempat dah. Tadi lepas daripada sesi yang ketiga tadi adalah sebahagian daripada peserta daripada muslimin, dia kabarkan bahawa saja anda saat ni laju sangat, laju sangat, jadi dah nak tekak. Jadi insyaAllah anda akan cuba slow sikit, slow sikit. Saat ni memang laju sungguh enjin turbo tu saat ni. Okey, ni kita slow sikit. Jadi sebelum daripada kita pergi kepada sambung kepada perbahasan berikutnya, ana suka buat kesimpulan benda yang kita bincang sebelum daripada ni. Sebenarnya benda yang kita bincang sebelum daripada ni hanya sekadar untuk kita tahu secara umum, bukanlah suatu benda yang payah. Tapi untuk kita tahu kaedah, sebab benda, alasan dia, itu adalah mungkin payah sikit. Benda yang kita bincang sebelum daripada ni adalah yang pertama sekali, sekurang-kurang haid sehari semalam. Sekurang-kurang haid, maksud sehari semalam adalah 24 jam. Sekiranya darah keluar tak sampai 24 jam, maka darah tersebut bukanlah darah haid. Walaupun tak sampai saat itu tempoh 5 minit, 23 jam 55 minit keluar darah, 5 minit lagi nak cukup 24 jam, maka bukanlah darah haid. Okey, itu yang pertama. Cuma pengiraan 24 jam adalah pengiraan tempoh keluar darah. Kalau sekiranya keluar darah secara berterusan tanpa berhenti, maka cara untuk kira 24 jam memang cukup mudah. Cuma kalau sekiranya darah tu keluar secara berhenti, maka kita kena capur tempoh keluar darah di dalam lingkungan 15 hari sahaja. Kalau cukup 24 jam, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Kalau tidak cukup 24 jam, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey, dalam masalah keluar darah berhenti, maka kita kena sentuh juga masalah yang dikenali sebagai naqab di celah-celah haid. Apakah hukum tempoh tidak keluar darah tersebut? Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, tempoh tidak keluar darah tersebut juga dihukumkan sebagai tempoh haid. Cuma kita tidak tahu tempoh tersebut adalah tempoh haid, melainkan selepas daripada berhenti keluar semula darah. Okey, boleh faham sampai sini? Boleh faham ya? Boleh faham. Soalannya, adakah wajib kita kena sembahyang dalam tempoh berhenti tersebut ataupun dalam tempoh naqab? Jawapannya adalah wajib kita kena sembahyang. Alasan dia wajib kita kena sembahyang alasannya adalah kerana yang menghalang sembahyang adalah darah. Ketika tak ada darah, maka tidak ada yang menghalang kita sembahyang. Okey, boleh faham. Cuma kalau berlaku perkara yang sama pada bulan berikutnya, maka di sini baru berlaku perselisihan pandangan di kalangan ulama. Ada pandangan sebahagian daripada ulama, mesti seorang perempuan tersebut dia kena buat sebagaimana bulan yang pertama. Setiap kali berhenti darah, setiap kali naqab, wajib dia kena sembahyang. Cuma pandangan yang kedua, pandangan ni adalah pandangan yang diiktimad oleh sebahagian daripada ulama termasuk Imam Ibn Hajar Al-Haytami, bahawasanya bulan yang kedua tidak sama dengan bulan yang pertama. Maksudnya bulan yang kedua dia kena mengambil hukum perempuan yang haid pada ketika berhenti darah, kerana bulan yang pertama telah dijadikan ukuran untuk bulan yang kedua. Okey, boleh faham? Seterusnya benda yang kita bincang lagi adalah sekurang-kurang darah nifas. Sekurang-kurang darah nifas adalah satu lahzah. Sebanyak-banyak darah nifas 60 hari. Ghalib darah nifas 40 hari. Ini yang kita bincang juga.
Dan benda yang kita bincang lagi adalah sekurang-kurang suci. Apa maksud sekurang-kurang suci? Maksudnya adalah tidak boleh kita nak hukum darah yang keluar pula kali kedua sebagai darah haid yang baharu, melainkan mesti kena ada tengah tu sekurangnya 15 hari 15 malam. Okey, boleh faham? Kalau tak sampai 15 hari 15 malam tiba-tiba tubik dah darah, maka darah yang tubik tu dikirakan sebagai darah istihadah kerana belum lagi mencukupi sekurang-kurang suci. Biasa perempuan suci 23, 24 hari. Itu biasa. Sebab ghalib haid 7 dengan 6. Sebanyak-banyak suci tidak ada hak, tidak ada sakatan. Kerana ada juga perempuan yang tidak pernah datang haid walaupun sekali dalam seumur hidup, dan ada perempuan datang haid sekali je seumur hidup. Jadi tidak ada sakatan bagi sebanyak-banyak suci. Okey, boleh faham? Seterusnya, seorang perempuan yang keluar darah lebih daripada 15 hari wahid, kalau pada penghujung 15 berhenti sekejap, lepas tu tubik pula pada hari yang ke-16, maka darah hari yang ke-16 dikirakan sebagai darah istihadah. Haid dia 15 hari itu. Kerana pada hari yang ke-16 dikirakan darah istihadah, kerana darah tersebut datang sebelum daripada cukup sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Betul Okey, seterusnya, kalau seorang perempuan saat itu keluar darah lebih daripada 15 hari tanpa berhenti pada penghujung 15 hari sehingga masuk hari yang ke-16, maka lagu mana kita nak hukum haid dia? Okey, kita kena tengok perempuan ni masuk dalam kategori mana. Yang pertama sekali kita kena tanya orang puang ni, dia dapat beza tak sifat darah. Kalau dia dapat beza sifat darah, maka hak yang kuat itu dihukumkan haid, hak yang lemah tu dihukumkan istihadah. Sifat darah 3: warna, bau, pekat, cair. Okey, boleh faham? Sama ada perempuan saat itu kali pertama datang darah ataupun pernah dah datang darah. Kali pertama kita kata mubtadaah, pernah datang kita kata muqtadah. Ketika mana keluar darah lebih daripada 15 hari, walaupun kali pertama datang darah ataupun pernah dah datang darah sebelum daripada ni, dua masalah ni, asal kata dia dapat membezakan sifat-sifat darah, maka ketika tu hak yang kuat dihukumkan haid, yang lemah dihukumkan sebagai istihadah dengan dua syarat asas. Walaupun dalam buku kita diriwayat 4 syarat. Syarat yang pertama, darah yang kuat kena jangan kurang daripada sekurang-kurang haid, jangan kurang daripada sehari semalam. Yang kedua, darah yang kuat jangan lebih daripada 15 hari 15 malam. Kalau tidak cukup syarat tersebut, maka dia mengambil hukum ghairu mumayyizah. Mengambil hukum dia ghairu mumayyizah. Okey, lagu mana hukum ghairu mumayyizah? Yang pertama, perempuan yang kali pertama datang darah, mubtadaah. Hak yang tidak dapat membezakan sifat darah ataupun dapat membeza sifat darah tapi tidak cukup syarat, maka haid dia adalah sehari semalam hari yang pertama. 29 hari suci. Daur, mana daur? Pusingan, kitaran haid dan suci dia selama 30 hari. Okey, boleh faham? 3. Yang keempat, perempuan hak yang mumayyizah, yang dapat, yang mu'tadah, yang pernah dah datang haid sebelum ni, ghairu mumayyizah, dia tidak dapat membeza sifat darah. Kerana hari yang pertama sehingga hari ke-12 darah datang di atas satu sifat. Sedangkan dia pernah dah keluar darah sebelum ni, maka kata ulama kena kembali kepada qadar dan waktu haid sebelum ni. Apa maksud kembali kepada kadar dan waktu? Haid yang sebelum daripada ni dijadikan ukuran untuk haid pada kali ni. Okey, boleh faham? Kalau waktu haid sebelum daripada ni datang pada awal bulan, pada kali ni kena tetap haid pada awal bulan. Tengah bulan, akhir bulan dikirakan istihadah. Kalau haid sebelum daripada ni 7 hari, maka kena letak untuk ni 7 hari. Jadi bermaknanya dia kena ingat kadar dan waktu. Okey ke tidak? Kadar dan waktu. Kadar waktu ni benda istilah yang penting kita kena tahu. Dia kena ingat kadar dan waktu haid sebelum daripada ni, kerana itu yang akan menjadi ukuran untuk haid pada kali ini. Okey, boleh faham dah sampai sini? Boleh faham Boleh faham Jadi kadar dan waktu dia kena ingat. Kadar ni berapa hari haid sebelum ni? Waktu awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan. Bulan ni dengan pengiraan bulan Islam, bukan bulan Masihi. Okey, boleh faham? Jadi dia kena tengok kadar dan waktu sebelum ni. Jadi bermakna ingat kadar dan waktu untuk hak yang sebelum ni adalah benda yang penting. Faham lagi? Benda yang cukup penting. Boleh faham? Kita buat contoh. Bunga. Nama seorang perempuan tu Bunga. Orang dulu orang puan ramai nama Bunga. Okey, nama dia Bunga. Bunga binti Bulak. Nama dia. Dia datang darah daripada hari yang pertama
Sampai ke hari yang ke-16. Umur dia 30 dah. Dah 30 lama mana dah datang darah. Hak ni je hari pertama sampai ke-16 keluar darah. Okey, kita tanya bunga, awak nak tahu haid awak? Saya nak tanya awak dulu. Darah awak satu sifat ke ada lebih daripada satu sifat? Kalau satu sifat, maka nama dia ghairu mumayyizah. Okey, boleh faham? Nama dia ghairu mumayyizah. Okey, kalau apabila dia kata satu sifat, maka kita kata gini, bunga kembali ambil kadar dan waktu haid sebelum daripada ni. Sebelum daripada ni berapa hari? Awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan? Kalau dia kata awal bulan, maka haid pada kali ni juga awal bulan. Kalau dia kata 5 hari, haid ni pun 5 hari. Pendek kata haid pada bulan ni kena ikut bulan sebelumnya. Hak yang paling dekat. Okey, boleh faham? Kadar dan waktu. Tiba-tiba bunga saat ni tu kata, Allah ustaz, dah ingat sekarang, ustazah saya dah ingat sekarang, qada dia berapa hari baru ni. Waktu dah ingat agak ustaz. Okey, apabila dah ingat, maka perempuan ni dinamakan sebagai perempuan mutahayyirah. Okey, baru sampai kepada permasalahan mutahayyirah yang kelima. Mutahayyirah ni perempuan hak yang tercengang-cengang, macam kita ke bawah saat ni. Hak yang bengong, dia tidak reti nak letak mana haid dia, mana istihadah dia. Okey, boleh faham? Perempuan ni nama dia perempuan mutahayyirah. Sebab benda terjadi mutahayyirah kerana ketika kita suruh dia ambil kadar dan waktu haid sebelum, tapi dia lupa kadar dan haid hak sebelum. Apabila lupa, maka nama dia mutahayyirah. Maka mutahayyirah dia perlu kena mengambil langkah ihtiyat. Wajib dia kena mengambil langkah ihtiyat. Apa makna ihtiyat? Langkah berhati-hati. Apa makna langkah berhati-hati? Dalam hal sembahyang dan puasa, wajib dia kena buat. Dalam hal bersama dengan suami, tak boleh dia buat. Dalam hal mengaji Quran, tidak boleh, melainkan hanya dalam sembahyang sahaja. Wajib dia kena mengambil wuduk untuk setiap sembahyang. Wajib dia kena mandi untuk setiap sembahyang. Dan benda ni pernah berlaku kepada sebahagian daripada sahabiat Rasulullah. Fatimah binti Abi Hubaish, Hamnah binti Jahsh pernah terjadi istihadah, dan dia mandi untuk setiap sembahyang. Apabila oleh kerana dia mandi untuk setiap sembahyang, Rasul tengok susah, maka Rasul izinkan kepada dia jamak di antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Jadi sebab itulah apabila sampai kepada mutahayyirah, memang cukup susah untuk perempuan tersebut. Tapi kita kena ingat, susah di dalam melakukan amal ibadat, ganjaran pahala dia cukup tinggi. Ganjaran pahala dia cukup tinggi. Kalau sekiranya kita bersusah payah kerana ingin mengerjakan ibadat, pastinya ganjaran pahala cukup tinggi. Perempuan mustahadah jarang berlaku. Perempuan mustahadah jarang berlaku. Cuma kalau berlaku, hukum dia lagu ni. Perempuan mutahayyirah lebih jarang lagi berlaku. Jarang di dalam jarang. Boleh faham? Tapi oleh okey, perempuan mustahadah jarang berlaku. Perempuan mutahayyirah lebih jarang lagi berlaku. Tatah kita rasa muslimat-muslimat sini tak pernah pun lagi jumpa perempuan mutahayyirah. Ketika dia saat ni tu pernah dah keluar darah sebelum daripada ni, tiba-tiba bulan ni keluar darah lebih daripada 5 hari tanpa berhenti. Dia tidak dapat membeza sifat darah kerana darah di atas satu sifat. Kita suruh ambil adat sebelum ni, dia lupa adat. Suruh ambil qada sebelum daripada ni, dia waktu sebelum daripada ni, dia lupa. Qada sebelum ni, dia lupa. Rasanya tak pernah lagi orang puan jumpa. Kan dia orang puan jumpa masalah ni? Rasa tak pernah lagi. Sebab apa kabar dah? Masalah perempuan mutahayyirah, benda yang amat-amat jarang berlaku. Kalau mustahadah tu jarang dah, mutahayyirah amat-amat jarang berlaku. Tapi kita kena ingat, walaupun benda tu amat-amat jarang berlaku, mungkin berlaku. Lagu mana mungkin berlaku? Katakanlah seorang perempuan ni dok sedar, pesak, histeria, 5 hari dah dok sedar. Lepas sedar-sedar, tubik darah. Tubik darah, ada gangguan sampai ke 15 hari. Masa tubik darah mula tak tahu daripada mana. Sebab sedar-sedar dia dah darah. Okey, boleh faham? Tak tahu. Okey, maka dia mengambil hukum perempuan mutahayyirah. Hukum perempuan mutahayyirah, dia kena mengambil langkah ihtiyat. Langkah ihtiyat maksud langkah berhati-hati. Dalam hal sembahyang puasa, wajib dia kena buat. Wajib dia kena mandi untuk setiap sembahyang. Mandi wajib. Wajib dia kena wudu untuk setiap sembahyang. Wajib dia kena basuh kemaluan dia, letak
kapah, pakai suatu benda supaya mengelak daripada darah titik, darah keluar setiap kali dia nak semayang. Memang cukup susah. Perempuan mutahayyirah memang cukup susah. Baik. Tapi kalau sekiranya berlaku kepada perempuan, ini adalah satu ujian untuk dia. Ana pernah buat daurah sebelum daripada ni di madrasah ayah ana dulu, khusus untuk orang puan. Jadi apabila lepas daripada buat daurah, hak sebelum ni okey je, tiba-tiba dak okey pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, sebelum ni molek. Teratur. Masuk je daurah, lepas daripada daurah dak teratur dah. Dak teratur terus. Baik. Dia tengok Allah susah dah dia, tapi kita tengok pada satu sudut yang lain, itu adalah suatu benda nikmat bagi dia. Benda nikmat. Ketika mana dia mempelajari bab haid tiba-tiba berlaku ke atas diri dia, maka sebenarnya Allah Taala kehendak daripada dia supaya dia memerah tenaga dia, usaha dia untuk memahami hal tersebut. Kerana benda tu terjadi kepada diri kita sendiri. Sebagaimana hak yang berlaku kepada sebahagian daripada sahabat kita. Ustaz di sini ada seorang. Dia belajar bab haid nifas, tiba-tiba berlaku kepada isteri dia. Pening kepala. Betul tak berlaku kepada orang puan dia, pening kepala. Kita raya, kita nampak itu adalah suatu benda yang cukup baik. Kerana kalau tidak berlaku, kita tidak akan kaji. Kalau berlaku, kita akan kaji. Tapi kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi afiat. Allah Subhanahu wa taala jaga peserta kita muslimat daripada tergolong dalam golongan mutahayyirah. Kerana susah. Okey, boleh faham ah? Tapi ada cara. Cara ni hak yang perlu kita kena belajar. Okey, boleh faham ah? Jadi pendek kata, perempuan mutahayyirah adalah perempuan hak yang pernah dah datang haid. Dia tidak dapat membeza sifat darah. Dan dia lupa adat dia, kadar dan waktu. Okey, tiga tu lah. Dia pernah dah datang haid sebelum ni. Dia tidak dapat membeza sifat darah. Kalau dia dapat membeza sifat darah, maka kita kena suruh ambil hak kuat haid, hak lemah istihadah. Dia tidak dapat beza sifat darah. Apabila tak dapat, kita suruh ambil adat dia sebelum ni, kadar dan waktu. Tiba-tiba dok ingat pula adat, kadar dan waktu sebelum daripada ni. Maka perempuan tersebut dinamakan perempuan mutahayyirah. Maka wajib dia mengambil ihtiyat. Apa dia ihtiyat? Langkah berjaga-jaga. Lagu mana langkah berjaga-jaga? Kita kena faham dulu 10 perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid. 10 perkara. Yang pertamanya adalah sembahyang. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Yang keduanya puasa. Yang ketiganya adalah membaca Al-Quran dengan qasa Al-Quran. Yang keempat, menyentuh Al-Quran. Yang kelimanya adalah menanggung Al-Quran. Yang keenamnya adalah diam di dalam masjid. Yang ketujuh adalah lalu dalam masjid apabila dikhawatiri darah titik. Okey, yang ketujuh. Yang ke-8, haram suami dia cerai dia. Yang ke-9, haram benda istimta' bima baina surrati war rukbah. Mengambil keseronokan dengan anggota yang di antara pusat dengan lutut. Selagi dia tawaf, selagi lupa, tinggal tawaf selagi. Haram dia tawaf. Itu 10 perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid. Dalam masalah perempuan mutahayyirah, dia kena mengambil langkah ihtiyat, langkah berjaga-jaga. Apa maksud? Dalam hal sembahyang, dalam hal puasa, wajib dia kena buat. Dalam hal wati, tak boleh tok laki dia wati. Dalam hal masuk masjid, tak boleh. Tapi kalau nak iktikaf, tak ada masalah. Tapi dengan syarat, sekiranya dia tidak bimbang bahawasanya darah dia mengotori masjid. Dalam hal baca Quran, ada hak yang tertentu. Di luar semayang tak boleh, dalam semayang boleh. Okey, itu benda yang perlu dibuat. Dan wajib dia kena mandi setiap waktu. Setiap kali nak semayang dia mandi, setiap kali semayang nak mandi. Melainkan ketika dia ingat haid dia sebelum daripada ni berhenti masa mana. Kalau dia ingat haid dia berhenti masa mana, wajib dia mandi tempoh tu saja. Dia ingat, memang dah ingat kadar berapa hari, waktu berapa hari, tapi dia ingat baru ni dia mandi tu sebelum garik. Okey, hanya wajib dia mandi sebelum garik saja. Hak selain daripada tu tak perlu mandi. Sebab dia tahu tempoh sebelum ni dia mandi sebelum garik. Setiap sebelum garik mungkin darah berhenti. Maka setiap sebelum garik wajib dia kena mandi.
Okey, kita baca ya. Seterusnya gambaran yang ke berapa? Yang keempat. Betul. Yang ke berapa? Yang keempat. Gambaran yang keempat nama dia mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratul li'adatiha qadran wa waqta, iaitu seorang perempuan yang pernah mengalami haid dan suci sebelum ni, yang mana dia tidak dapat membezakan sifat darah. Kali ini tak dapat beza sifat darah, namun dia ingat kadar dan waktu adatnya yang sebelum ni. Kadar berapa hari, waktu, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, dia tahu waktu sebelum ni. Hukumnya perempuan tersebut dikembalikan kepada adatnya pada nisbah kadar dan waktu. Berapa adat dia, kadar dan waktu guna untuk bulan ni. Maksudnya ialah kita hukumkan mengikut adatnya, dan adatnya itu ditetapkan dengan haid yang paling akhir sekali. Adat ditetapkan dengan haid yang paling dekat sekali, haid sebelum tu. Macam kita kebok bulan sebelum ni 3 bulan lepas 6 hari, lepas tu bulan lepas tu 5 hari, bulan hak last sekali 7 hari. Bulan ni datang istihadah, nak ambil 6 ke, nak ambil 5 ke 7? Ambil 7 sebab 7 yang paling dekat. Faham lagi? Adat ditetapkan dengan haid yang paling akhir sekali. Boleh faham ke tak? Okey, contoh Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Akhir terjadi istihadah. Muharram haid dia 4 hari, Safar 5 hari, Rabiul Awal 6 hari. Nak ambil 4, 5 ke 6? Ambil 6 sebab 6 ni adalah hak yang paling dekat. Okey, boleh faham? Ukuran dia adalah hak yang paling dekat. Gambarannya, seorang perempuan mengatakan bahawa dia telah mengalami haid pada bulan yang sebelum bulan akhir. Dia mengalami haid pada bulan yang sebelum bulan yang akhir. Okey, kata dia buat dua contoh 2 bulan. Kita kata bulan Muharram, Safar. Sekarang ni di bulan Safar. Jadi bulan yang sebelum bulan akhir, bulan Safar lah sebab dia haid sini. Sebelum bulan Safar, bulan Muharram. Pada bulan Muharram dia haid sebanyak 7 hari. Kemudian pada bulan yang terakhir, maksudnya bulan Safar, darahnya datang sebanyak 17 hari. Lebih daripada 15 hari. Sedangkan dia tidak dapat membezakan warna darah. Maksudnya dia melihat darah tersebut dengan satu sifat sahaja. Maka kita hukumkan haid perempuan tersebut adalah sebanyak 7 hari. Kerana mengikut situasi bulan yang sebelumnya. Kerana bulan sebelumnya itu ialah adat baginya. Hal ini disebabkan adat ditetapkan dengan haid yang paling akhir. Apabila haid dia 7 hari, hak 10 hari lagi, kan 17 hari. Manakala darah yang 10 hari lagi itu ialah darah istihadah. Okey, jelas masalahnya? Seterusnya, gambaran kelima. Mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyatul li'adatiha qadran wa waqta. Nama dia mutahayyirah. Maksudnya, iaitu seorang perempuan yang pernah mengalami haid dan suci. Mu'tadah. Yang mana dia tidak dapat membezakan sifat darahnya. Ghairu mumayyizah. Malahan dia lupa kadar dan waktu adatnya yang sebelum ini. Allah Rabbi, lupa pula berapa hak baru ni ya. Berapa hari ya? Lupa pula awal bulan ke akhir bulan ke tengah bulan. Sudah. Gambarannya, contoh, seorang perempuan yang mana darahnya datang sebanyak 20 hari dengan satu sifat. Dan dia lupa kadar haidnya yang sebelum ini. Begitu juga dia lupa waktu haidnya. Adakah haidnya pada awal bulan atau tengah bulan atau akhir bulan? Hukumnya diberikan kepadanya hukum perempuan yang keluar darah haid pada sudut haram mengambil keseronokan pada anggota yang antara pusat dan lutut. Jadi suami dia nak setubuh dia tak boleh. Dalam hal setubuh dia kena ambil hukum perempuan haid. Itu mana ambil langkah ihtiyat, langkah cermat, langkah berjaga-jaga, langkah berhati-hati. Haram membaca Al-Quran pada selain daripada solat. Dalam solat je boleh. Haram menyentuh mushaf, membawa mushaf, berhenti dalam masjid dan melintas di dalam masjid. Tapi dengan syarat melintas dalam masjid diharam jika dikhawatiri darah akan mengotorkan masjid. Kalau tidak dikhawatiri darah mengotorkan masjid, tak ada masalah. Sebab perempuan yang haid dia boleh masuk dalam masjid, orang boleh berhenti. Orang perempuan haid dia masuk sini, tubik sana boleh. Sebahagian daripada ulama dia guna hadis Aisyah tadi, yang mana ketika Rasulullah suruh Aisyah ambil jadah, Aisyah masuk ambil jadah tubik selalu tanpa berhenti. Siti Aisyah tidak melakukan muktun. Muktun ni diam. Bukan Siti Aisyah ubur, lalu sahaja. Baik, lalu tu kata ulama, perempuan yang haid boleh lalu dalam masjid, tapi dengan syarat in illam takhaf talwithah, jika sekiranya dia tidak bimbang mengotori masjid dengan darah dia.
Kalau dia bimbang mengotori masjid, maka haram juga dia lalu dalam masjid. Dan diberikan kepadanya hukum perempuan yang suci pada solat, puasa, talak dan iktikaf. Haram suami dia talak. Tak kan? Dan diberikan kepadanya hukum perempuan yang suci pada solat, wajib dia puasa solat, puasa wajib dia puasa, talak boleh suami dia puasa. Silap, boleh suami dia puasa pula. Boleh suami dia talak. Allahu Rabbi, tersasul. Sekali lagi. Dan diberi kepadanya hukum perempuan yang suci pada solat, wajib dia solat, puasa wajib dia puasa fardu. Talak maksudnya boleh suami dia cerai dia dalam ketika dia keluar darah istihadah, ataupun boleh suami dia cerai dia ketika keluar darah tersebut. Dan iktikaf, boleh dia iktikaf. Ini di antara benda yang penting kita kena tahu. Masuk dalam masjid lain daripada iktikaf. Iktikaf masuk dalam masjid boleh, tapi masuk dalam masjid tanpa iktikaf tu tak boleh. Perempuan mutahayyirah boleh dia duduk dalam masjid atas niat untuk beribadat, tapi masuk saja-saja dalam masjid untuk diam saja je, nak cah handset sikit dalam masjid. Sedangkan di mutahayyirah hukum dia tidak boleh. Kalau niat untuk iktikaf, hukum dia boleh. Okey, itu kita kena faham perbezaan di antara masuk dalam masjid dengan iktikaf. Dan dia perlu mandi untuk setiap solat fardu. Setiap solat fardu wajib dia mandi. Dan dia boleh jamak kerana ada dalil yang menyebut bahawasanya Rasulullah suruh sebahagian daripada sahabat jamak, sebahagian daripada sahabiyat jamak ketika datang darah istihadah. Silap, ketika dia saat itu datang darah istihadah. Okey, betul. Ketika datang darah istihadah. Kerek tersasu. Seterusnya gambaran yang keenam. Okey, yang kelima selesai dah, tinggal lagi dua. Yang keenam. Yang keenam warna, yang keenam kisah yang sama. Dia mu'tadah, pernah dah datang sebelum daripada ni. Dia tidak dapat membeza sifat darah. Cuma dia lupa kadar saja waktu dia ingat. Ataupun dia lupa waktu kadar dia tak ingat. Lupa waktu kadar dia ingat. Lupa kadar waktu dia ingat. Boleh faham? Sekarang ni kan ni pernah dah datang haid, dapat beza sifat darah? Tak dapat, sebab satu sifat je. Dah gini ambil adab sebelum ni lah. Lupa adab. Memang ingatlah 7 hari, tapi tak ingat awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan. 7 hari kadar, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, waktu tidak ingat sekarang. 7 hari dia ingat. Okey, boleh faham? 7 hari dia ingat, tapi awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan dia tak ingat. Okey, tu hak yang keenam. Yang ketujuh, waktu dia ingat, qadar dia tak ingat. Dia ingat awal bulan, tapi berapa hari tak ingat. Okey, itu 7 dia. Okey, boleh faham tak? 7 tu nama dia perempuan mustahabah. Baik, gambaran keenam, mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratun li'adatiha qadran la waqtan, iaitu seorang perempuan yang pernah mengalami haid dan suci, yang mana dia tidak dapat membezakan sifat darah. Cuma dia masih ingat kadar haidnya, namun dia terlupa waktunya. Contohnya, seperti seorang perempuan berkata, darah haid aku 5 hari dalam 10 hari yang pertama daripada sebulan. 5 hari darah haid aku 5 hari dalam 10 hari yang pertama daripada sebulan. Ingat 5 hari, tapi dia ingat 5 hari ni dalam lingkungan 10 hari. Dia mesti kena ingat lingkungan 10 hari, lingkungan 20 hari tu dia mesti kena ingat. 5 hari kadar dia ingat, tapi bila dia tak ingat, maksudnya tak mana dia ingat, tapi dalam lingkungan 10 hari. Namun aku tidak tahu bilakah permulaannya, mula pada hari pertama ke hari kedua ke hari ketiga ke hari keempat ke hari kelima, tak ingat. Tetapi aku tahu bahawa hari pertama itu ialah suci secara yakin. Hari pertama memang ingat lagi suci. Manakala pada bulan yang akhir darah datang secara sempurna, maksudnya sebulan darah datang, tu maksud sempurna. Dalam kitab dikata lagu tu, sebulan darah datang. Hukumnya hari yang keenam haid secara yakin, manakala hari yang pertama ialah suci secara yakin. Sama juga tempoh 2 hari yang berbaki, yakni suci secara yakin. Manakala hari yang kedua hingga hari yang kelima ialah tempoh ihtimal. Apa ihtimal? Ada kemungkinan haid dan suci. Begitu juga hari yang ketujuh hingga hari yang ke-10. Maka hukum perempuan tersebut pada waktu ihtimal itu ialah hukum perempuan mutahayyirah, seperti penjelasan yang telah lepas. Memang rasa tak faham? Okey, kita tulis. Ni kaya. Okey, tengok
Sekarang ni kita kena buat 2 bulan. Kita buat yang pertama nama dia bulan Muharram, yang keduanya bulan Safar. Okey, bulan Muharram baru ni. Okey, sekarang ni bulan Safar. Bulan Safar datang darah daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-30 warna hitam. Satu sifat sahaja, lebih daripada 15 hari tanpa berhenti. Okey. Sekarang ni nama dia mustahadah. Sebelum ni dia pernah dah mari darah, maka nama dia mu'tadah. Faham lagi? Lepas tu oleh kerana darah satu sifat, dia tidak dapat membezakan sifat darah, maka nama dia ghairu mumayyizah. Faham? Apabila tak dapat beza sifat darah, dia kena kembali kepada adat sebelum ni. Tapi dia lupa. Lupa benda? Waktu dah ingat sekarang. Kadang ingat berapa hari? Dia buat contoh dalam kitab, dia kata, aku ingat hid aku 5 hari. 5 hari ni dalam lingkungan 10 hari. Apa makna dalam lingkungan 10 hari? Okey, kita kan sebulan 30 hari. 1 hingga 30. Okey. 1 hingga 10. Lepas tu 10 hingga 20. 1, 10, 20, 30. Okey, ni sebulan. Dia kata aku ingat hid aku ni hok 5 hari duduk dalam 1 hingga 10. Okey, boleh faham? 1 hingga 10. Akan tetapi selagi 1 tu aku ingat, 1 aku ingat aku nak tubik darah 1. 2 Allah dah ingat. 3 Allah ingat. 4 dah ingat. 5 dah ingat. Okey, boleh faham? Jadi bermakna 1 ni nama dia suci secara yakin. Faham lagi? Hari yang ke-11 sampai ke-30 ni nama dia suci secara yakin. Tapi kita buat bulan ni, sebenarnya duduk bulan ni sebab kita nak ukur sini. Hak sini selesai dah. Okey, kita buat mula. Kita buat semula. Kita pergi ke bulan ni sebab kita nak hukum bulan ni. Bulan ni selesai dah. Cuma dia ingat bulan ni je. Okey, sekarang ni kita ukur bulan ni. Kita buat 3. 1 sampai ke 10, 20, 30. Jadi dia kabar ni 1 tu aku ingat hak bulan lepas, 1 saat ni tu dak tubik darah. Okey, 1 untuk bulan ni kira hukum suci. Ni dipanggil suci secara yakin. Suci secara yakin. Betul tak itu? Okey, start daripada 11 sampai ke 30 juga suci secara yakin. Okey, boleh faham? Okey, sekarang ni bermula 2 sampai ke 10. Hak ni ihtimal haid, ihtimal suci. Maka sini dia kena mengambil hukum perempuan mutahayyirah. Sini saja dia kena ambil hukum perempuan mutahayyirah. Okey, boleh faham? Benda lagu mana dia kena ambil hukum perempuan mutahayyirah? Wajib dia semayang. Lepas tu wajib dia benda? Wajib dia semayang, wajib dia puasa. Wajib dia kena mengambil wuduk setiap waktu. Boleh faham tak? Wajib dia kena mengambil wuduk setiap waktu. Boleh faham? Okey, sekarang ni dalam tempoh ni, cuba perhati, dalam tempoh ni perlu kepada pemikiran yang dalam. Ada tempat haid yang secara yakin. Ada tempat haid secara yakin. Okey, mana tempat haid secara yakin? Perhati molek. Cuba kita tok. Kalau haid mari pada 1, dia akan habis pada mana? Pada 5. Betul tak gitu? Okey, ambil kat ni pula. Kalau daripada 10 pergi kepada 10, 9, 8, 7, 6. Tak ada haid secara yakin. Nampak tak ada haid secara yakin? Nanti kita akan buat contoh haid secara yakin pula. Ni tak ada haid secara yakin. Sebab kita mari kat depan pun tak kena, mari kat belakang pun tak kena. Jadi bermakna, tengok bermakna, setiap daripada 2 sampai ke 10 ihtimal haid, ihtimal suci. Maka dia kena mengambil langkah ihtiyat. Faham lagi? Langkah berhati-hati. Wajib kena semayang, wajib kena puasa. Suami tak boleh setubuh dia. Boleh faham? Dari nak baca Quran melainkan dalam semayang sahaja. Di manakah tempat hak yang wajib dia mandi? Di tempat hak yang wajib dia mandi bukan setiap semayang sini. Tempat hak yang wajib mandi ketika ada ihtimal berhenti darah. Bermula ihtimal berhenti darah pada hari yang ke-6. Faham lagi? Sebab kalau haid mari yang pertama, dia akan sudah hari yang ke-6. Faham lagi?
pada hari yang ke-6 bermulanya wajib dia mandi untuk setiap sembahyang. Boleh faham tak? Hari pertama tak wajib mandi untuk setiap sembahyang. Hari kedua tak, hari ketiga tak, hari keempat tak, hari kelima tak, hari ke-6 baru ya. Faham tak lagi? Hari ke-7 ya. Sebab hari ke-7 kalau haid mari hari yang kedua, berarti hari ke-7. Hari ketiga berarti hari ke-8, hari ke-4 berarti hari ke-9, hari kelima berarti hari ke-10. Ha? Satu bulan yakin pula. Dua silap, dua. Okey. Mana tempat hak yang benda ada ihtimal pula berhenti darah? 6 tau. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 7 lah. 6 yakin hit ke? Oh betul. Allah Rabbi anda tak sedar. Betul dia. Sekarang ni 5 hari, betul. 5 hari. Perhati ya. Kalau kita start 2, 5 2, 3, 4, 5, 6. Tengok itu. Okey, start daripada ni. 10 pula. 10, 9, 8, 7, 6. Jadi bermakna 6 kena kau ni pun kena, kau ni pun kena. Jadi hari yang ke-6 haid secara yakin. Okey, boleh faham? Apabila haid secara yakin, dia kena mengambil hukum haid di sini. 2, 3, 4, 5 ihtimal haid, ihtimal suci. 7, 8, 9, 10 ihtimal haid, ihtimal suci. Orang puan faham tak? Pening. Allah Rabbi jazakumullahu khaira kerana benda tolong khabar. Anda tak sedar saat ni. Nak wadah tapi tak kena sebab kita ambil start sini. Dah ingat sini suci dah. Orang puan faham tak? Okey, kita buat contoh lain. Sekarang ni contoh dalam kitab. Kita buat contoh lain ya. Katakanlah, tengok contoh lain ya. Pada bulan Safar, orang puan keluar darah daripada 1 sampai ke 30. Keluar darah 1 sampai 30. Okey, kita tanya dia kena. Dah mung saat ni tu sebelum ni pernah keluar darah? Ai kata sebelum ni pernah ha. Dah darah ni pada ada beza sifat darah? Dah tahu sebab satu sifat saja. Ambil adat sebelum ni, adat pun lupa. Lupa belaka qada waktu. Qada ingat. Hak sebelum ni ingat 7 hari. Waktu dia dah ingat setengah, tapi ingat 7 hari tu dalam lingkungan 15 hari yang pertama. Okey, tu buat contoh lain. 15 hari yang 7 hari dalam lingkungan 15 hari yang pertama. Tapi ingatlah hari yang pertama tu suci. Okey, tu buat kaedah sama untuk mudah faham. Okey, jadi bermakna 7 hari dalam lingkungan hari yang kedua sampai ke hari yang ke-15. Sekarang ni kita kena kaji di manakah suci secara yakin, di manakah haid secara yakin, di manakah tempat hak yang mungkin haid mungkin suci, dan di manakah tempat hak yang mungkin haid mungkin suci dan mungkin berhenti darah. Oh, berapa orang? 4. Haid secara yakin, suci secara yakin. Lepas tu tempat hak yang mungkin haid mungkin suci sahaja. Yang keempatnya tempat hak yang mungkin haid mungkin suci dan mungkin berhenti darah. Boleh faham? Sebab tempat hak yang mungkin berhenti darah di sini bermulanya wajib dia mandi. Okey, cuba tengok. Bulan Safar oleh kerana dikata 1 bulan Muharram baru ni dia suci, maka kita bagi 1 Safar suci secara yakin. Oleh kerana dikata duduk dalam lingkungan 2 hingga 15, maka bermaknanya 16 sehingga 30 suci secara yakin. Okey, boleh faham? Boleh faham dah sampai sini? Okey, sekarang ni kita nak tengok di manakah pula haid secara yakin. Sekarang ni kita kena ambil start daripada 2 bulan, betul tak? Cuba kita tok 7 kan dia ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini 7 ayat. Jadi bermakna pada nombor 8. Betul? Okey, kat ni pula kita tengok 6, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 2, 4, 6, 7. Kena tak? Ada tak kena? Tak ada kena. Ada tak haid secara yakin sini? Tak ada haid secara yakin. Boleh faham? Sebab ada kena. Okey, kita buat contoh. Nawi nampak haid secara yakin 10 hari. Hak baru ni 10 hari. 10 hari daripada 2 sampai ke 16. Okey, kita tengok. Dia kalau kita nak faham, kita buat gini ya. Kita buat sersa. Tengok, kita buat sersa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cek dah apa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey. Sekarang ni dia kata hak yang lepas memang 10 hari, tapi dalam lingkungan
hari yang kedua sampai ke hari yang ke-15. Okey. Yang pertama, dia suci secara yakin. Okey, sekarang ni kita nak tengok mana haid secara yakin. Kita kena tak 10 hari. Daripada hot ni dulu. 1, 2, 3. Jadi jatuh sini tak? Betul? Jatuh sebelah. Okey, kita ambil kot ni pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, berapa hari haid secara yakin? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ni panggil haid secara yakin. Hak ni dia kena ambil hukum haid. Kada. 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Okey, terima kasih Tuan Kabar. Kadang-kadang tak sedar. Okey, gitu kan? Faham tak yang? Nampak tak di mana? Tengok tempat awak yang kalau kita mari haid daripada sini, sini akan kena haid. Mari daripada sini pun, sini akan kena haid. Mari daripada sini pun, sini akan kena haid. Faham tak yang? Kalau start daripada sini, dia kat mana-mana pun kalau 10 hari, dia akan penghujung sini, permulaan haid. Betul tak itu? Sini permulaan haid. Jadi kat mana-mana pun kawasan 7, 8, 9, 10, 11 pasti darah haid. Faham tak lagi? Faham lagi? Sini dipanggil haid secara yakin. Baik. 2, 3, 4, 5, 6 mungkin haid, mungkin suci. Maka dia kena mengambil langkah ihtiyat. Baik. 12, 13, 14, 15, 16 mungkin haid, mungkin suci. Dan mungkin tak berhenti darah, mungkin juga. Betul lagi? Di manakah tempat mungkin berhenti darah? 12, 13, 14, 15, 16. Okey, boleh faham? Start daripada sini wajib dia kena sembahyang. Wajib dia kena sembahyang pula. Wajib dia kena mandi untuk setiap kali dia sembahyang. Okey, boleh faham tak masalah ni? Orang puan boleh faham tak? Boleh faham tak? Okey, boleh faham. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita tinggal lagi 8 minit. Dan masalah yang last sekali adalah mana pula last sekali? Yang ke-7 pula. Yang ke-7 mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratul li'adatiha waqtan la qadra. Gambaran ke-7 iaitu seorang perempuan yang pernah mengalami haid dan suci yang mana dia tidak dapat membezakan sifat darah, cuma dia mengingati waktu haidnya sahaja sedangkan dia terlupa keadaannya. Gambarannya seperti seorang perempuan berkata, darah haid aku keluar pada awal bulan tapi aku tidak mengetahui keadaannya. Manakala pada bulan yang terakhir darah datang secara sempurna, maksudnya darah datang sebulan penuh. Hukumnya hari pertama haid secara yakin, separuh yang kedua daripada bulan itu ialah suci secara yakin. Manakala tempoh antara keduanya itu hari yang kedua hingga hari yang ke-15 waktu ihtimal haid dan suci. Maka setiap satu daripada yang telah dinyatakan di atas mengambil hukum seperti yang telah disebutkan sebelum ini. Suci secara yakin ambil hukum suci, haid secara yakin ambil hukum haid. Kalau ihtimal ambil hukum ihtiyat. Adapun perempuan yang keluar darah nifas apabila berlaku istihadah, maka hukumnya ialah hukum perempuan haid yang istihadah. Macam tadi juga. Okey, macam tadi juga. Hukum-hukum yang umum bagi perempuan istihadah tu boleh baca sendiri. Sebab kita dah berhenti dah. Oleh kerana masa lebih kurang dalam 7 minit kita ada 2 soalan. Kita jawab soalan. Jadi kita rasa walaupun ada benda dah habis juga sikit lagi, tapi benda tu bukanlah benda yang payah, hak tu boleh baca sendiri. Kita jawab soalan dulu. Lebih kurang dalam 7 minit, jawab cepat-cepat. Ustaz, misalnya kalau dia dalam masjid tu ada dewang tempat berkumpul sesuatu persatuan, jadi boleh tak nak masuk dalam dewang tu apabila dalam keadaan haid? Dalam masjid ada dewang tempat berkumpul sesuatu persatuan, macam mana dia buat dalam masjid dewang? Okey, nak tanya dewang tu masjid ke tak? Dewang tu masjid? Dewang tu masjid ke tak? Masjid ni tempat sujud, tempat sembahyang tak dewang tu? Kalau tak tempat sembahyang tak boleh. Kalau dewang tu masjid, maka tak boleh. Okey, tengok dewang tu masjid ke tak? Okey, tu secara ringkas untuk jawapan tersebut. Boleh tak ustaz terangkan cara solat dan wuduk dengan niat orang yang ada masalah air kecing keluar secara tiba-tiba? Benda. Boleh ustaz terangkan cara solat dan wuduk dengan niat orang yang ada masalah air kecing keluar secara tiba-tiba? Ke maksud daimul hadath? Dipanggil nama dia kalau dalam bahasa kitab salisul baul, bahasa Arab salisul baul, orang yang kecing duduk tubik semua. Tidak gitu.
Dia sebenarnya kalau mengikut kajian lah, dia kat mana-mana pun selepas daripada kita kecing, dia akan keluar juga sikit. Orang lelaki ya, tu mengikut kajian. Dia peruh lagu mana pun dia ada keluar sikit. Faham lagi yang? Jadi ketika mana lepas daripada kecing, yang sebaik-baiknya kita ambil air, kita genjih di atas kain kita, atas seluar kita, supaya apabila kita tengok ada keluar saat ni tu ada air, maka mungkin air kecing dan mungkin air yang kita cuah tadi. Apabila ada kedua kemungkinan, maka tidak dihukumkan sebagai najis. Okey, faham? Sebab al-yaqinu la yuzalu bisyak. Asalnya kain kita adalah suci. Ketika kita syok, ragu-ragu benda yang keluar najis ataupun tidak, maka dihukumkan sebagai suci. Baik. Ustaz, boleh tak orang istihadah menjadi imamah dan solat berjemaah bersama dan masuk masjid? Masuk masjid orang istihadah boleh. Jadi imam dah ingat, wallahu alam, la adri. Ana dah ingat. Okey, dah ingat dah ingat masalah, wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau masa darjah 5 ada mari warna koko 3 hari, lepas tu tak ada dah, tapi kita dah tahu benda pun masa tu, kita teruskan je solat. Tapi sampai sekarang kita dah mari uzur, nak tanya sah tak solat selama ni, dah perlu tak kita mandi? Dia kata masa darjah 5 baru ni tu dia mari koko 3 hari, lepas tu tak ada dah. Lah ni ada lah. Okey, darjah 5 kita berapa tahun kita umur kita lah ni? 9 tahun, lebih daripada 9 tahun qamariyah. Warna koko adalah di antara warna darah haid menurut pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey, soalannya dah dia dah tahu benda pun dia semayang je. Sekarang ni pun dia semayang lagi, nak mandi wajib lagi. Ni nak bagi uzur lagi. Oh, jadi budak lagi ni. Budak lagi ni. Jadi nak tanya sah tak solat selama ni? Dah dia tak mandi wajib. Okey, dua. Yang pertama sekali, oleh kerana dia masalah berlaku kepada dia orang awam, dia tak tahu. Jadi boleh ambil pandangan dalam mazhab Hanafi dalam masalah ni. Yang mana pandangan mazhab Hanafi, semata-mata seseorang saat itu mengalirkan air seluruh tubuh tanpa niat sudah dikirakan mandi wajib. Okey, satu. Ataupun boleh mengambil pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya warna koko bukanlah warna darah. Kerana kalau kira nak suruh dia qada, nyanyi sangat dia, dah berapa lama mana dah, contoh kalau 2 tahun dah ke panjang, maka kita bagi jalan keluar kepada dia adalah taklid pandangan yang dhaif dalam masalah ni. Tapi kalau dia rasa nak qada, kalau dia tahu dah dia balik, maka boleh, tak ada masalah, dia qada, insya-Allah ada ganjaran pahala, dan hak tu ada hak yang lebih baik. Bagi orang yang sentiasa keluar mani, adakah kena mandi setiap waktu solat? Keluar mani sentiasa? Hoi, suatu benda yang pelik ni, keluar mani sentiasa. Keluar mani semua ke keluar mazi? Kuru keringnya keluar mani semua. Okey, apabila keluar mani wajib mandi. Cuma sentiasa tu mungkin hanya kita buat masalah je. Adapun berlaku ataupun tidak, mungkin tak. Tubik mani semua. Tak tahu lah. Doa lalu ni. Allah nafsu rimai. Okey, ada ke soalan? Tak ada dah. Okey, habis. Okey, kita 5:59 dah, tinggal 1 minit lagi. Kita berhenti dulu sini. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar majlis daurah yang kita buat pada hari ini, start daripada pagi sampai ke petang, Allahu Rabbi, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar peserta dapat mengambil manfaat daripada program daurah kita pada kali ini. Bagi pihak ana mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput ana untuk mengendalikan program daurah bab fiqh nifas dan istihadah. Dan terima kasih kepada peserta kerana walaupun letih tapi tetap duduk dengar juga. Biarlah tidur jendera jarang-jarang tu, waktu biasa dah nak warna. Jadi tak apalah, kita mengharapkan
ada ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba nasihat kepada para penuntut ilmu supaya jangan lemah dalam menuntut ilmu. Ketika mana ada program-program daurah daripada mana-mana ustaz pun hadirlah, supaya ia dapat menambah lagi ilmu pengetahuan kita terhadap agama kita. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Selagi yang meminta maaf banyak kalau sekiranya hamba cakap ngasar. Kadang-kadang cakap ngasar dah nak contoh. Kadang-kadang kita malu buat contoh depan orang puang. Tapi kalau nak contoh dak direct lagu tu orang tak faham. Kadang-kadang orang puang ni dak kabur direct dia tak faham. Nak kabur direct tu. Baik, ngasar cakap, lepas tu ngoyak-ngoyak, lepas tu laju kekurangan, hatu nak mohon maaf belaka. InsyaAllah akan datang kita akan jumpa balik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad. Allahumma haqqifna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وفقنا لما تحبه وترضاه، وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا قول لا إله إلا الله. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.